Hai pelajar-pelajar, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu soalan percubaan PT3 2019 Part 1. Okey, jadi soalan ini adalah soalan NPSM untuk cawangan di Kelantan dan kita nak buat perbincangan untuk jawapan ini untuk melatihlah kita melatih kita bersedia untuk peperiksaan. Jadi kita lihat pada soalan 1 hingga 3. Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuai. Jadi ini adalah beberapa buah kereta telah oleh pokok yang tumbang. Jadi jawapannya apa? Beberapa kereta telah apa? Apa? Di Jawapannya adalah dihempak. Betul tak? Okey, jadi selalunya hempak untuk selalunya sesuatu benda yang lebih besar lah, okey. Contohnya pokok, okey. Pokok ke tiang lampu ke, benda yang besar menghempak rumah itu sehingga rumah itu telah roboh. Kemudian apakah maksud dihempas? Okey, menghempas lebih kepada macam rajin bekerja. Dia menghempas pulas membuat kerja Grab dari pagi hingga malam dia berhempas pulas sebagai pekerja Grab untuk mendapatkan pekerjaan. Ada banyak maksudlah atau terjatuh. Okey, contohnya kita boleh kata dia hempas bilik itu dengan dia hempas bilik pula. Dia hempas pintu itu dengan kuat. Okey, macam tutup lah. Okey. Hempas ditindih. Okey, ditindih. Contohnya kita kata telinga kan. Telinga kita telah ditindih. Bukan kita nak menghempas atau buat lubang telinga. Okey. Menindih telinga. Dihimpit. Jadi untuk ini dihimpit pun hampir betul sebab himpit pun macam nak tekan tetapi untuk benda yang lebih kecil. Contohnya kita boleh kata nasi itu telah dihimpit oleh tangan supaya dijadikan nasi yang berbentuk berbola dan boleh dijual kepada orang ramai. Contohnya lah kita himpit. Bukan nak hempas nasi itu. Nak menghimpit nasi itu ke dalam lesung. Contohnya lah kan. Jadi jawapan dia adalah A. Nombor 2 kita lihat. Beliau mendapat daripada Sultan kerana jasanya kepada masyarakat. Beliau mendapat apa jawapannya? Anugerah daripada Sultan. Okey, anugerah tu seperti anugerah lah yang diberikan oleh Sultan. Hadiah selalunya adalah untuk contohnya kamu hari jadi kawan kamu memberi hadiah. Sumbangan selalunya untuk menyumbang kepada kemiskinan. Contohnya rumah Ali telah roboh disebabkan banjir. Jadi pihak kerajaan telah memberikan sumbangan RM3,000 kepada keluarga Ali. Cendera mata selalunya digunakan untuk hadiah yang lebih kecil daripada luar negara. Contohnya apabila kamu pergi ke Korea, sila belikan cendera mata untuk saya. Okey, terima kasih. Jadi bukan beli hadiah. Cendera mata adalah souvenir, benda-benda yang kecil. Soalan nombor 3. Gambar-gambar itu disiarkan dengan Jabatan Penerangan. Apakah jawapannya? Nombor 3. Jadi jawapannya adalah ihsan. Okey, disiarkan dengan ihsan Jabatan Penerangan. Maksudnya mendapat kemurahan atau kebaikan lah yang diberikan oleh jabatan itu dan jabatan itu telah memberikan macam hadiah tapi bukan bentuk hadiah tapi macam dia bermurah hati bagi kamu mensiarkan gambar tersebut. Okey, jadi untuk ihsan tiada perkataan ihsan lah. Okey, saya tak dapat cari perkataan ihsan. Insan adalah orang. Contohnya apabila kita menjadi dewasa, kita perlu menjadi insan yang baik. Kerajaan Malaysia patut memastikan rakyat menjadi orang yang baik. Atau lebih baik saya boleh katakan kerajaan Malaysia perlu memastikan ramai orang menjadi insan yang baik. Okey. Insan dengan orang sebenarnya lebih kepada sinonim lah. Okey. Jadi saya tulis sini orang. Perkenan macam kebenaran daripada raja. Contohnya Perdana Menteri telah mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Besar Agong untuk melaksanakan bajet negara. Jadi perkenan tu lebih kepada kebenaran yang diberikan oleh orang yang lebih berkuasa.
Tetapi memanglah bahasa Melayu ada banyak maksud, okey. Jadi terpulang kepada cara-cara yang digunakan untuk buat ayat kan. Saya tak tahulah, mungkin ada maksud yang lain. Terpulang kepada konteks ayat tersebut. Okey, nombor 4 hingga 5, ayat di bawah mengenai kesalahan. Jika terdapat kesalahan telah ditanda dengan A, B, C, D. Jika tiada kesalahan telah ditanda dengan D. Rakyat negara ini dapat tinggal bersama-sama dan berasa serasi di antara satu sama lain pada peringkat sekolah sekaligus memupuk perpaduan nasional tiada kesalahan. Jadi apakah jawapannya? Jawapannya adalah sangat senang saja. Jawapan dia adalah B. Okey. Di antara adalah salah. Mengapa salah? Selalunya di antara menunjukkan tempat. Dan antara tidak menunjukkan tempat. Betul tak? Tidak menunjukkan tempat. Contohnya, saya tulis Malaysia berada di antara Malaysia berada di antara Thailand dan Singapura. Okey, jadi ini adalah betul. Malaysia berada di antara. Kerana Thailand dan Singapura menunjukkan tempat. Tempatnya Malaysia lah berada di antara. Kalau saya kata Malaysia berada antara Singapura dan Thailand, jadi itu adalah salah. Sebab tempat kamu kan kena gunakan di. Antara tidak perlu gunakan di. Contohnya, antara saya dan kamu, siapa lebih kacak? Saya lah kan. Jadi saya tak boleh katakan di antara saya dan awak. Sebab ini adalah salah. Contohnya di antara saya dan kamu, siapa lebih kacak? Jadi ini adalah salah. Sepatutnya adalah antara saya dan kamu, saya adalah lebih kacak. Betul kan? Okey. Soalan seterusnya, nombor 5. Henny dan rakan-rakannya telah meneruskan pendakian ke puncak Gunung Sotong walaupun menghadapi berbagai rintangan. Ini soalan senang. Jadi saya rasa jawapan dia adalah C. Salah. Okay? Menghadapi berbagai-bagai. Atau anda boleh tulis menghadapi pelbagai. Mengapa jawapan macam itu? Saya pun tak tahulah. Sebagai cikgu, saya rasa apabila saya baca, saya rasa macam tak selesa lah. Saya tahu jawapan dia pelbagai. Maksudnya menunjukkan banyak lah. Jadi jawapan dia pelbagai atau berbagai-bagai. Soalan 6 sampai 7. Pilih huruf condong yang betul. Jadi susup sasak. Apa maksud susup sasak? Susup sasak maksudnya adalah menyembunyi. Jadi kita lihat sini, jawapan dia apa? Penganas itu ditembak lari susup sasak ke dalam hutan. Betul lah. Sebab nak sorok dalam hutan kan. Ketika dah tidur, dia susup sasak jam tangan. You nak sembunyikan jam tangan di dalam bantal lah. Tak kan? Kita tak nak sembunyi jam tangan di dalam bantal. Tikus itu susup sasak dikejar kucing. Betul lah. Kalau dikejar oleh kucing, mesti lari untuk sembunyi kan. Jadi ini adalah betul. Dalam kesebenarnya itu, mereka susup sasak saya pun tak faham ayatnya. Okay, jawapan dia adalah 1 dan 3. Maksudnya, ingin menyembunyi, ingin menyorok ke sesuatu tempat. Okay? Pengganas nak sorok di dalam hutan dan tikus nak sorok daripada kucing. Jawapan dia adalah 1 dan 3 iaitu B. Kita lihat pada soalan yang seterusnya. Kalau saya cakap cepat, okeylah, saya cakap lambat sikit. Ada lebih cepat sangat. Menemukan maksudnya telah mendapat sesuatu itu. Okey, jadi kita lihat dengan sini menemukan. Ada sini, sini, sini dan sini. Okey. Pakar-pakar perubatan itu telah menemukan cara-cara mengobati penyakit itu. Betul lah. Sudah dapat cari ubat kan? Benar. Polis telah menemukan kereta yang digunakan di sebuah ladang getah. Ya, sudah dapat cari. Pekebun saya memberitahu polis menemukan cara salah. Saya akhirnya menemukan lukisan dapat cari. Jadi jawapan dia C. Pekebun saya memberitahu polis mengenai penemuan.
salah dari segi ejaan. Pekebun saya memberitahu polis mengenai penemuan senjata api itu. Jadi jawapan dia adalah C. Okey, 1, 2 dan 4. Jika saya salah, tolong type dalam komen lah. Sebab dalam bahasa Melayu ni tak ada orang beritahu saya jawapan. Saya cuma tuliskan jawapan berdasarkan apa yang saya tahu. Okey? Salah jangan marah saya tapi beritahu secara baik dalam komen. Betul kan? Soalan seterusnya, nombor 8 hingga 9. Okey, kutipan derma itu kami akan serahkan kepada wakil setiap kampung yang dilanda banjir. Soalan ni adalah bahagian yang bergaris dalam ayat-ayat berikut mungkin mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak. Tandakan sama ada ABC atau D jika ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada kesalahan. Kutipan itu kami akan serahkan. Jadi jawapan dia adalah apa? Jawapan dia adalah akan kami serahkan kepada. Jadi nama jawapan dia adalah A. Okey. Kerana kita lihat kepada selalunya kepada soalan bahasa Melayu akan tanya dari segi ke, pada atau kepada. Selalunya kepada maksudnya untuk seseorang itu kan saya memberikan hadiah kepada Ali. Kalau saya memberi hadiah pada Ali salah. Pada selalunya digunakan untuk merujuk kepada masa. Contohnya pada waktu pagi. Pada waktu pagi. Atau pada pukul 9 pagi. Hingga pukul 10 pagi saya akan menggosok gigi. 1 jam gosok gigi. Jadi pada selalunya digunakan untuk masa, kepada untuk seseorang itu dan ke menunjukkan ke tempat kan. Saya akan ke Kuala Lumpur pada hari esok. Jadi pada sini salah sebab kepada menunjukkan kepada sesuatu. Pada selalunya merujuk kepada masa. Jadi pada salah. Jadi jawapan dia akan dekat sini. Okay? Kutipan derma itu akan kami serahkan. Macam mana saya tahu akan di depan sebab saya pun tak tahu macam nak terangkan. Bila saya baca, saya tahu memang akan di depan. Tapi saya tak tahu nak terangkan. Jadi kalau kamu tahu nak terangkan ni, anda boleh tulis dalam komen. Tapi sebagai seorang cikgu, bila saya baca, saya memang tahu akan di depan. Cuma saya rasa suka untuk diterangkan. Nombor 9, ibu tua itu menunggu kepulangan anaknya yang hilang di laut dari masa ke semasa. Ibu tua itu. Jadi apakah jawapannya? Selalunya dari dalam bahasa Melayu, dia akan tanya beberapa benda kan. Kalau bukan dari, adalah daripada. Tak. Dari menunjukkan apa? Dari menunjukkan tempat atau masa. Selalunya. Saya datang dari Kuala Lumpur. Betul. Kalau saya datang daripada Kuala Lumpur, salah. Dari menunjukkan masa. Dari pagi hingga malam. Dari pukul 7 hingga pukul 10, Ali bertungkus lumus menyiapkan kerja rumahnya. Betul. Daripada pagi hingga malam. Salah. Sebab menunjukkan masa anda perlu menggunakan dari. Daripada adalah bukan tempat masa lah. Contohnya saya boleh kata buku itu diperbuat daripada cebisan pokok. Apa-apalah. Maksudnya cebisan pokok ini bukan tempat dan juga bukan masa kan. Jadi saya gunakan daripada. Gitar itu diperbuat daripada kayu. Kayu itu bukan tempat, bukan masa. Jadi saya gunakan benda itu diperbuat daripada kayu. Jadi untuk ini, kita boleh lihat, kita nak guna dari ke daripada. Jadi nombor 9 menunjukkan masa. Jadi mesti kita gunakan dari. Jadi mungkin A betul, C betul, D betul. Jadi B sudah tentu salah.
Dari, jawapannya apa? Dari masa ke semasa. Jadi jawapan dia adalah, nombor 9 jawapan dia adalah C. Dari semasa ke semasa. Okey. Jawapan dia C. Seterusnya kita lihat pada soalan ini, nombor 10. Tunggu saya gariskan kata ni bekas. Bekas. Pilih ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul dan tentukan bahawa anda telah memilih cadangan jawapan yang paling sesuai. Penduduk kampung telah menemukan bekas tapak. Okey, betul lah. Contoh bekas cap jari, bekas air. Bekas ni banyak maksud lah. Bekas tapak memang betul. Bekas tapak, bekas cap jari. Your fingerprint. Okey, jadi nombor 1 adalah betul. Bekas wakil rakyat. Contohnya, saya boleh fikirkan seperti Encik Najib adalah bekas Perdana Menteri. Dulu, sekarang dia bukan Perdana Menteri. Dahulu dia adalah Perdana Menteri. Jadi, Encik Najib adalah bekas Perdana Menteri. Atau Ali ialah bekas pengawal polis. Sekarang dia bukan polis. Dahulu dia bekas polis. Orang tua itu menyusun bekas kayu api. Salah, bukan bekas kayu api. Mungkin batang kayu api atau ada lagi satu perkataan. Suraya mengisikan bekalan terbakar di dalam bekas. Betul lah, bekas makanan, bekas plastik. Jadi jawapan dia 1, 2 dan 4. Jawapan dia adalah, mana jawapan dia? Jawapan dia adalah 1, 2 dan 4. Okey. Jadi sebab benda ni sudah menghalangnya. Okey, 1, 2 dan 4 kan. Jadi jawapan dia adalah boy untuk nombor 10. Boy. Okey. Jadi saya ajar sampai setakat sini saja. Saya akan jumpa anda pada video yang seterusnya. See you, thank you and bye-bye.